Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Bahasa Melayu tahun 4, unit 10. Tajuk Anyaman Ribu-Ribu. Murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 71. Hasil pembelajaran, murid dapat memahami dan menggunakan kata nafi dengan betul. Jadi tatah bahasa pada hari ini kita akan belajar tentang kata nafi. Cuba teka, ini tumbuhan apa? Dan tumbuhan ini ada di sekitar rumah kamu. Ini ialah tumbuhan ribu-ribu. Di sebelah kanan ini adalah contoh produk yang dihasilkan daripada tumbuhan ribu-ribu. Ia boleh dijadikan sebagai bakul dan juga bekas. Baik, lihat pada muka surat 71, di situ ada petikan. Mari kita baca bersama-sama. Sedia? Anyaman ribu-ribu. Hadif, Min Lee dan Rajif membaca buku tentang anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu ialah sejenis tumbuhan paku pakis yang boleh dibuat anyaman. Penggunaan ribu-ribu bukan sahaja di Sabah, tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Cara untuk membuat anyaman ribu-ribu sebenarnya tidak sukar, namun memerlukan kesungguhan. Langkah awal untuk menghasilkan produk berasaskan tumbuhan ini adalah seperti yang berikut. Baiklah murid-murid, cuba lihat perkataan yang berwarna merah dan pada buku teks awak serta yang cikgu gariskan, iaitu perkataan bukan dan juga tidak. Kedua-dua perkataan ini, bukan dan tidak, ialah kata nafi. Baiklah, mari kita lihat penerangan tentang kata nafi. Nafi di sini bermaksud menidakkan sesuatu kenyataan. Kata nafi terbahagi kepada dua, iaitu bukan dan juga tidak. Kedua-duanya digunakan dalam situasi yang berbeza. Kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Frasa nama dan frasa sendi nama kamu telah belajar pada isi pelajaran yang lepas. Frasa nama. Frasa nama iaitu panggilan bagi sesuatu benda ataupun tempat ataupun orang. Contoh, Ipoh, nama tempat, sekolah, ayah, Ali. Frasa sendi nama pula seperti di, ke, daripada, dari, untuk. Contoh ayat, kereta api itu bukan dari Ipoh. Okey, dia terletak di hadapan frasa sendi nama dari. Kedua, dia bukan adik saya. Bukan ini terletak di hadapan adik. Adik ialah frasa nama ataupun kata nama. Ketiga, kuih itu bukan Ali yang makan. Bukan terletak di hadapan frasa nama, iaitu Ali. Kata nafi tidak hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif, iaitu sifat. Frasa kerja ini terdiri daripada kata kerja, iaitu bermaksud perlakuan. Kedua-dua ini kamu pun telah belajar pada isi pelajaran yang lepas. Contoh frasa kerja, berlari, menulis, masak. Contoh frasa adjektif, tajam, panas, sakit, keras.
Contoh ayat 1. Pisau itu tidak tajam. Tajam ini kata adjektif. 2. Adik tidak tidur di buaian. Tidak terletak di hadapan tidur, iaitu kata kerja. Mazlan tidak menulis ayat. Tidak di hadapan menulis, iaitu frasa kerja. Baik, mari kita lihat kembali petikan yang telah kita baca tadi. Kata nafi bukan dan kata nafi tidak. Bukan sahaja di Sabah. Bukan ini terletak di hadapan frasa sendi nama, iaitu sahaja di Sabah. Sabah ini ialah kata nama. Tidak sukar. Tidak ini terletak di hadapan frasa adjektif sukar. Sukar ialah kata adjektif ataupun kata sifat. Seterusnya, mengisi kata nafi dalam ayat. Lihat pada buku teks awak. Mari baca bersama cikgu. Batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan, tempat kosong, cangkul. Baik, apa kata nafi yang sesuai? Di sini cangkul. Cangkul ialah kata nama. Jadi, penggunaan yang betul kata nafinya ialah bukan. Dicabut menggunakan tangan, bukan cangkul. Baiklah, gambar yang kedua. Mari kita baca. Mula. Hanya bahagian pangkal ribu-ribu sahaja dibelah menggunakan pisau kecil. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu. Perlu menggunakan jari supaya seimbang, tempat kosong, mudah putus dan rosak. Okey, di sini di hadapan tempat kosong ini ialah frasa adjektif putus. Baik, apakah jawapannya? Jawapannya tidak mudah putus dan rosak. Mari kita teruskan. Sedia? Mari baca. Helaian ribu-ribu yang telah kering diraut dengan pisau. Helaian tersebut tempat kosong, boleh terkena air sebelum digunakan. Di hadapan tempat kosong ini ada kata kerja, iaitu terkena. Jadi, adakah bukan ataupun tidak kata nafinya? 3 saat. Jawapannya tidak. Tidak boleh terkena air sebelum digunakan. Okey, perkataan diraut bermaksud melicinkan atau meratakan sesuatu benda. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan gambar yang terakhir, gambar keempat. Sedia? Helaian ribu-ribu diukur tempat kosong dengan pisau, tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung tin yang ditebuk. Apakah jawapannya? Dengan pisau, ada frasa nama di sini. Jawapannya bukan. Okey, diukur bukan dengan pisau. Okey, jadi itulah jawapan ataupun penggunaan kata nafi di dalam petikan ini. Baiklah, tugasan kamu pada hari ini, latihan 1. Salin petikan anyaman ribu-ribu pada buku tulis BM1, iaitu buku tulis yang pendek. Jika kamu tiada buku tulis, salin pada kertas. Pada muka surat 71 buku teks, cikgu nak kamu salin pernyataan ataupun ayat di gambar nombor 1, nombor 2, 3 dan 4. Salin perkataan ataupun ayatnya sahaja. Tak perlu lukis gambar. Pada buku tulis kamu tu, kamu hanya tuliskan tajuknya anyaman ribu-ribu, tulis nombor 1 dan salin. Contohnya batang ribu-ribu serta akarnya dicabut. Begitu juga dengan yang kedua,
ketiga dan keempat. Okey, tak perlu lukis gambar, hanya perlu salin petikan itu sahaja dan masukkan kata nafi pada ruang kosong. Faham? Tugasan yang kedua atau latihan yang kedua, selepas kamu salin, sila jawab soalan pada pautan Google Form. Cikgu akan beri dalam WhatsApp group kelas. Jadi hari ini kamu ada dua latihan. Latihan pertama menyalin petikan anyaman ribu-ribu pada buku tulis PM1. Okey. Latihan kedua, selepas salin, cikgu nak kamu jawab soalan di pautan Google Form. Baiklah, hantar latihan 1 yang kamu dah salin tadi tu dalam buku tulis pada cikgu sebelum jam ataupun pada jam 5.30 petang. Jika kamu perlu hantar selepas waktu ibu bapa bekerja, tak ada masalah, maklumkan sahaja. Jika ada pertanyaan, silalah beritahu pada cikgu. Okey? Cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan ini dengan baik. Sekian, terima kasih.